إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala jemaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ah antim wa imamu yaqum faqad la'aw." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بالمحافظة على الصغار وتوجيههم فقال الله تعالى
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح مسؤولية الآباء عن أبنائهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan dan pada hari yang penuh barakah ini, saya menyeru dan berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa, yakni dengan melaksanakan segala amal soleh yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping menghargai segala nikmat Allah dengan penuh kesyukuran sebagai hamba-Nya, dan pada waktu yang sama sentiasa menjauhi diri dari melanggar batasan-batasan Allah dan larangan-Nya, agar kita dinaungi dengan rahmat dan inayah-Nya di dalam kehidupan ini, serta dimasukkan kita ke dalam syurga-Nya di akhirat nanti insya-Allah. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, anak ialah amanah Allah kepada ibu bapa. Hatinya yang suci ibarat permata mahal yang siap dibentuk dan diukir. Jika ianya dididik dan dibiasakan dengan ukiran kebaikan, maka ia akan mahir melakukan kebaikan dan ketaatan. Maka berbahagialah ibu bapanya di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Namun, jika ia dibiasakan dengan ukiran keburukan ataupun diabaikan, maka ia akan merana dan membawa kebinasaan dan kehancuran. Imam Ibnu Arabi Al-Maliki pernah meluahkan kata-katanya, jika seorang ayah sentiasa menjaga anaknya dari api dunia dan kerosakan dunia, maka menjaga anak-anak dari api di akhirat kelak dan kehancuran akhirat itu lebih penting dan utama dari yang lainnya. Secara mudahnya, anak ialah anugerah Allah untuk menguji sikap kita, sama seperti harta dan jawatan. Kedua-duanya bukan hanya untuk dinikmati dan demi kepuasan hati naluri, tetapi lebih dari itu untuk kegunaan di jalan Allah. Namun ramai yang salah tanggapan dan menganggap anak-anak adalah aset yang berharga, lalu mereka memberi pendidikan ke arah pelaburan dunia semata-mata, agar apabila anak-anak sudah tamat pengajian mereka dapat menjana pendapatan kepada keluarga dan memegang jawatan dan pangkat yang tinggi atau demi kemegahan keturunan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menasihati seorang sahabatnya dengan katanya, didiklah anakmu kerana engkau nanti akan ditanya apa yang telah engkau didik dan ajarkan kepada mereka. Didik dan ajarkanlah akhlak dan agama, kerana mereka juga akan ditanya tentang bakti dan ketaatan kepadamu. Mendidik anak ibarat menanam tanaman di sebuah kebun. Kita yang menanam, kita juga yang akan memetik hasilnya. Pendidikan yang kita tanamkan kepada anak akan kembali lagi kepada kita.
Oleh kerana itu, ibu bapa mestilah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan istiqamah. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, kelak kita akan diperlakukan seperti itu oleh anak-anak juga pada suatu hari nanti. Maka syukurilah nikmat dan anugerah ini. Didiklah mereka dengan syariat Islam. Semoga dengan rasa syukur ini ia akan memperkukuhkan kesabaran dalam mendidik mereka. Semoga anak yang diamanahkan kepada kita ini akan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bahkan menjadi aset bukan hanya di dunia, malah di akhirat, yang akan menaburkan kebahagiaan bagi ibu bapanya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, anak menjadi aset apabila ia dididik untuk beberapa tujuan. Pertamanya, sumber kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Anak merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran anak dapat memberi kebahagiaan dan pengikat kasih sayang bagi kedua ibu bapanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49 hingga 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inasan wa yahabbu ila liman yasha'u dzukra aw yuzawwijuhum dzukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Yang bermaksud, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberi anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberi anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis lelaki dan perempuan, dan menjadikan mandul sesiapa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Kedua, menyambung kesinambungan keturunan. Anak-anak merupakan keturunan dari kedua ibu bapanya. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari kedua ibu bapanya. Maka dari itu, penting bagi kedua ibu bapanya untuk mendidik anak-anak dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-133 yang bermaksud, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ketiga, kedudukan anak sebagai penghiasan indah dan penyejuk hati di alam dunia. Sememangnya menjadi fitrah ibu bapa akan berasa indah dan tenang kehidupan apabila dianugerahkan oleh Allah Ta'ala akan anak-anak yang soleh dan solehah. Pada anak-anaklah tempat mereka dambakan kemanjaan dan kasih sayang, bermain dan bergurau senda. Malah mereka terkadang menjadi jambatan pengikat hubungan kemesraan suami isteri di alam rumah tangga. Keempat, penerus pahala amalan buat kedua ibu bapa. Anak yang soleh dan solehah mencerminkan perilaku dan didikan kedua ibu bapa mereka. Anak yang memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memberi manfaat kepada seluruh keluarga. Kebaikan dan ketakwaannya itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua ibu bapanya. Sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, tidak semua aset yang kita miliki ini menjadi kebaikan, kerana ada kalanya ada juga yang mengarah kepada fitnah dan kerosakan. Antaranya dikatakan, pertama, kedudukan anak sebagai cubaan atau fitnah. Allah menguji hamba-Nya melalui anak-anak yang dikurniakan. Allah adalah untuk melihat apakah hamba tersebut mampu mendidik dan mengasuhnya dengan baik.
tidak hanya sekadar memberi ilmu dan akhlak, tetapi juga mendidik dan mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak kita. Potensi itulah yang kelak menjadikan ia manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hamba-Nya sekaligus khalifah di muka bumi ini. Keduanya, kedudukan anak sebagai musuh. Menerusi surah At-Taghabun ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyatakan sebab diturunkan ayat ini ialah kerana sebahagian dari penduduk Mekah yang ingin berhijrah ke Madinah telah dihalang oleh isteri dan anak-anak mereka. Setelah berhijrah, mereka menemukan teman-teman yang lebih dahulu berhijrah serta memiliki pengetahuan mendalam mengenai Islam. Pada saat itu, penyesalan mula timbul dalam diri mereka dan merasa mahu menghukum isteri dan anak-anak mereka yang menjadi penyebab mereka ketinggalan dalam ilmu, lalu mereka lewat berhijrah ke Madinah. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, biasanya kita mendengar ungkapan seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tetapi 10 anak belum tentu boleh menjaga seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, tahukah engkau siapakah orang yang mandul? Berkata para sahabat, orang yang mandul ialah orang yang tidak mempunyai anak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang mandul itu ialah orang yang mempunyai ramai anak, tetapi anak-anaknya itu tidak memberi kemanfaatan kepadanya sesudah ia meninggal. Hadis Imam Ahmad. Sebagai ibu bapa, sudah pastinya kita berharap dikurniakan anak baik dan soleh, menjadi penyejuk mata dan penawar hati. Mereka inilah sebenarnya aset yang kekal kepada kita hingga ke akhirat. Berdoalah dan berusahalah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahi aset berharga ini kepada kita di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Yang bermaksud, dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيك الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم Sultan Badri Shah, ووالي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badri Shah ibni Sultan Salahuddin, wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafi'ahum lissadat wa aslih bihumul ibad wal bilad wa ja'alil taqwa lahum khayra zat, innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.